Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video tutorial kali ini, kita akan melihat praktis kendiri 3.2a, buku teks muka surat 74. Lihat soalan. Tentukan sama ada hujah berikut, ialah hujah deduktif atau hujah induktif. Jadi kita telah pun belajar apa itu hujah deduktif dan hujah induktif. Soalan pertama, semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Maka 1, 2, 3, 6 ialah faktor bagi 12. Okey, dalam soalan yang pertama ini, kita dapati bahawa premis pertama bagi soalan ini iaitu semua faktor bagi 6. Dia menggunakan perkataan semua. Jadi kita dapati bahawa semua itu merujuk kepada sesuatu yang umum. Jadi premis ini adalah premis secara umum. Kemudian dilihat kesimpulannya, maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Kesimpulannya menyatakan suatu nombor secara spesifik. Jadi itu adalah suatu yang khusus. Jadi premis umum kepada kesimpulan yang khusus. Jadi hujah ini adalah suatu hujah yang dibuat secara deduktif. Kita lihat soalan nombor 2. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 7. 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 5 sama dengan 5 kuasa 9. Maka 5 kuasa M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa M tambah N. Lihat premis pertama, kita dapati bahawa dia menggunakan keseluruhannya dalam bentuk nombor. Kemudian, kesimpulan yang dibuat menggunakan nombor dan juga huruf. Di mana huruf itu adalah suatu pemboleh ubah. Jadi, premisnya adalah secara khusus. Dan kesimpulan yang dibuat adalah secara umum. Jadi, hujah ini adalah suatu hujah bentuk induktif. Seterusnya soalan nombor 3. 2 kurungan 1 sama dengan 2. 2 kurungan 2 sama dengan 4. 2 kurungan 3 sama dengan 6. Maka pola nombor 2, 4, 6 boleh ditulis sebagai 2n. N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat premis pertama, 2 kurungan 1 sama dengan 2. Kita dapati bahawa premisnya menggunakan keseluruhannya nombor. Dan apabila kita lihat pada kesimpulannya, dia menggantikan nombor itu dengan N. Jadi kita dapati bahawa premisnya adalah premis secara khusus. Kemudian kesimpulannya dibuat secara umum. Jadi, ini adalah suatu hujah induktif. Soalan nombor 4. Semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. A, B, C, D, E, F, G, H, F, G ialah poligon sekata. Maka, A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi, premis pertamanya menggunakan perkataan semua. Jadi, perkataan semua itu adalah suatu pernyataan yang dibuat secara umum. Kemudian, lihat pada kesimpulannya, A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi, poligon itu telah dinamakan sebagai poligon A, B, C, D, E, F, G, iaitu suatu perkara secara khusus. Jadi, umum kepada khusus adalah suatu hujah deduktif. Seterusnya, soalan nombor 5. Semua gandaan 10 berakhir dengan sifar. Nombor 50 ialah gandaan 10, maka nombor 50 berakhir dengan sifar. Sekali lagi kita dapati bahawa soalan nombor 5 ini mempunyai bentuk yang sama dengan soalan nombor 4 tadi, iaitu menggunakan perkataan semua. Jadi semua itu adalah suatu pernyataan secara umum. Kemudian
kesimpulannya menyatakan bahawa 50 berakhir dengan digit sifar. 50 adalah suatu pernyataan secara khusus kepada nombor 50. Jadi, umum kepada khusus adalah suatu hujah deduktif. Seterusnya soalan nombor 6. 1 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 3. 2 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 6. 3 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 11. Maka, pola nombor 3, 6, 11 boleh ditulis sebagai n kuasa 2 tambah 2. N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Didapati bahawa soalan nombor 6 ini mempunyai corak yang sama dengan soalan nombor 3. Iaitu suatu pernyataan secara khusus kepada kesimpulan secara umum. Jadi, ini yang merupakan suatu hujah induktif. Dan seterusnya soalan nombor 7 juga mempunyai corak ataupun pattern yang sama dengan soalan nombor 6. Jadi, ini juga adalah satu hujah induktif. Dan seterusnya soalan nombor 8. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Nombor 72 ialah gandaan 9, maka nombor 72 ialah gandaan 3. Sekali lagi kita dapati bahawa nombor 8 ini mempunyai corak yang sama dengan soalan nombor 1, nombor 4 dan nombor 5, di mana menggunakan perkataan semua yang melibatkan suatu pernyataan secara umum. Jadi, ini adalah satu hujah deduktif. Soalan nombor 9. Semua nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. 1.5 ialah nombor nisbah, maka 1.5 tulis dalam bentuk pecahan. Sekali lagi, ini merupakan hujah yang mempunyai ataupun soalan yang bentuknya sama seperti soalan nombor 8. Jadi, ini adalah hujah deduktif. Dan soalan yang terakhir, soalan nombor 10. Semua penggenap bagi 60 darjah, sudut penggenap bagi 60 darjah ialah 120. Sudut penggenap 145 darjah ialah 135 darjah. Maka, sudut penggenap bagi theta ialah 180 tolak theta. Jadi di sini kita dapati premis pertamanya menggunakan sudut penggenap 60 ialah 120. Maksud dia telah mengkhususkan tidak ada sebarang pemboleh ubah di sini, pemboleh ubah membentuk huruf di sini. Kemudian apabila dia membuat suatu kesimpulan, dia meletakkan pemboleh ubah iaitu theta. Jadi ini adalah premisnya adalah dalam bentuk khusus dan kesimpulannya dalam bentuk umum. Jadi ini adalah satu hujah induktif. Jadi itu saja untuk video tutorial kita pada kali ini. Kita berjumpa dalam video tutorial yang seterusnya. Sekian, terima kasih.